A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dan rahmat dan kebaikan yang Allah SWT berikan kepada kita, dapatlah kita dapat merasakan kehidupan di dunia dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama doa supaya Allah SWT kekalkan kita di jalan yang benar, dan jangan sesekali, ya Allah, besongkan hati kami daripada jalan yang benar. Jadi kita kena selalu minta kepada Allah SWT, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita kena doa hari-hari supaya Allah SWT tetapkan hati kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Okey. InsyaAllah pada hari ini kita akan fokus kepada tajwid dan makhraj huruf, kemudian sifat huruf. Jadi Ustaz rasa eloknya Ustaz buat selang-selang. Kita buat online sekali, kemudian kita buat video macam tu. Sebab boleh jadi orang yang bukan semua orang yang boleh masuk pada Google Meet, bukan semua orang boleh join online. Ada yang tak mampu untuk join online. Jadi mereka pun tidak terlepas daripada pembelajaran kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat, insya-Allah. Okey. Sama-sama kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita selawatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi apabila kita sebut amin, kita kena niat dalam hati, ya Allah, terimalah doa kami. Perkenankanlah doa ini. Sebab amin tu bermaksud perkenankanlah doa. Okey. Kita sama-sama kita tengok buku teks Al-Quran muka surat 40. Membaca kalimah. Okey, tengok sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulang bersama ustaz. Syahida. Sya dia ada sifat tafasyi, menghembur. Syahida. Kalau kita sebut jadi dia tidak menghembur, dia kena hemburkan. Syahida. Okey.
Okey, baik. Kalimah yang kedua, al-azizu. Al-azizu. Kalau kita berhenti, al-aziz. Al-aziz. Nampak? Alif lam tu kenapa kita baca dengan baris atas? Sebab kalau ada hamzah wasal, kalau hamzah wasal tu alif lam, maka semuanya akan baris atas. Tapi kalau bukan alif lam, kan hamzah wasal tapi bukan alif lam, tadi kita akan tengok huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga baris atas ataupun bawah, dia akan baca bawah. Huruf yang ketiga baris depan, dia akan baca depan. Tapi alif lam tak kira lah huruf yang ketiga baris atas ke, bawah ke, depan ke, dia baca dengan atas. Al-azizu. Itu formula lah. Kita kena hafal. Okey, kemudian kalimah yang ketiga, al-hakimu. Al-hakimu. Mu. Kalau kita waqaf, al-hakim. Al-hakim. Nampak? Okey, kalimah yang keempat, qaima. Qaima. Kalau kita wasal, qaiman. Qaiman bil qist. Qaiman bil qist. Nampak? Kat situ dia ada, kamu nampak ada ombak tu. Ada ombak tu. Tu apa panggil? Tanda. Tanda ombak tu bermaksud kita kena panjang lebih daripada 4 harakat. 4 ataupun 5 harakat. Qaiman. Kita lebih kepada 4 harakat lah, sebab 5 harakat kita susah. Susah untuk menyebut 5 harakat. Jadi kita ambil 4 harakat. Qaiman. Okey. Kemudian kalimah yang kelima, bil qist. Bil qist. Bil qist. Ataupun kalau kita waqaf, kalau kita wasal, bil qisti. Bil qisti. Nampak? Kalau kita waqaf, kena ada qalqalah tu. Sebab apa? Qalqalah tu sifat asli bagi ta. Bil qist. Jangan bil qist. Tak terkeluar ta tu. Jangan. Kena ada qalqalah. Bil qist. Bil qist. Okey. Kalimah yang terakhir ataupun yang keenam, yaquluna. Yaquluna. Okey. Kat situ dia ada mad asli. Waw yang sebelum ni baris depan mad asli. Jadi kita kena panjang dengan kadar 2 harakat. Yaquluna. Kalau kita waqaf, yaqulun. Okey. Selesai. Okey, membaca potongan ayat. Okey. Potongan ayat ni dia gabungan daripada kalimah-kalimah. Kalau ada satu kalimah kita panggil kalimah. Kalau 2 kalimah kita panggil ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kita baca sama-sama. Wal qanitina wal munfiqin. Itu kalau waqaf. Kalau wasal, kalau sambung, wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirin. Okey. Kita waqaf. Wal qanitina wal munfiqin. Okey, nampak? Kat situ ada nun mati bertemu dengan fa, hukum dia ikhfa. Sembunyikan huruf nun kepada fa. Sembunyikan huruf nun kepada fa. Dia bacaan antara idgham ataupun idgham dengan bacaan di antara idgham dengan izhar. Tidak idgham dan tidak izhar, iaitu ikhfa. Kita punya lidah tu di antara langit-langit. Seolah-olah kita nak sebut huruf fa dah, tapi tak tersebut lagi. Bila munfi, nampak munfi, nak hampir-hampir kepada huruf fa tapi tak sebut lagi. Okey. Yang kedua, tengok, auzubillahi minasyaitonirrajim, wal mustaghfirina bil ashar. Bil ashar. Ra tebal. Wal mustaghfirina bil ashar.
Okey. Kalau kita waqaf kalau kita waqaf wasal wal mustaghfirina bil ashari. Nampak? Okey, yang ketiga, waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Waqina azaban nar. Tu nun sabdu tu hukum dia wajibul gunnah ataupun nun musyaddadah. Nun yang bertanda sabdu. Jadi kita kena dengung dengan kadar 2 harakat. Okey. Yang keempat, wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad. Okey. Huruf ba tu kita kena baca dengan nipis. Walaupun selepas dia ada huruf isti'la, huruf tebal. Wallahu basirun bil ibad. Okey, selesai. Okey, baik. Selesai. Okey. Kita sambung. Kita tengok pada yang berikut dia, pada muka surat yang berikut. Muka surat 41. Okey, hukum tajwid. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita tengok sama-sama. Hukum tajwid ni kita belajar melalui ataupun kaedah dia dalam subjek tajwid. Tapi dalam amali Al-Quran pun kita kena tahu. Sebab itulah dalam modul ataupun dalam buku teks Al-Quran kita ada juga hukum tajwid. Sebab apa? Jangan kita terlepas. Jangan kita duk baca je hukum tajwid kita tak tahu. Secara teori kena tahu dan secara amali pun kena tahu. Tapi lebih-lebih pada amali lah. Kalau kita teori kita tak tahu, ni nun mati bertemu ni apa, ni mati bertemu huruf lain, huruf ni apa. Kalau kita tak tahu tapi kita boleh baca, tu dah memadai dah. Okey. Sebab tajwid wajib kita belajar melalui amali. Melalui teori tidak wajib. Dari segi amali kita wajib. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Hukum tajwid. Yang pertama, wa man yakfur. Okey, nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Gunnah dengan kadar 2 harakat. Masukkan nun kepada ya. Seolah-olah nun tidak ada. Main tapi kena ada gunnah tu. Gunnah tu ada. Dia panggil juga dengan idgham naqis. Wa man yakfur. Okey. Yang kedua, fa in hajjuka. Izhar halki. Nun mati bertemu dengan ha, izhar halki. Dia ada huruf izhar halki ni ada 15 huruf. Tapi nak tahu dia senang je. Nun tu dekat atas tu dia ada tanda mati. Kalau nun tu ada tanda mati kat atas dia, pastilah selepas dia mesti huruf izhar. Nak tahu formula macam tu lah. Nun mati kalau ada tanda mati tu, tanda mati macam huruf dal tu, selepas dia mesti huruf izhar. Okey, yang ketiga, fa in aslamu. Tengok, nun mati bertemu dengan hamzah, izhar, nampak? Sebab tanda dekat atas nun tu menandakan bahawa dia adalah huruf yang selepas tu adalah izhar. Okey, yang keempat, basirun bil ibad. Iklab. Iklab kita kena renggangkan ataupun jangan terlalu tutup rapat sangat bibir kita, seolah-olah ada sehelai rambut kita boleh lalu melalui dua bibir kita. Basirun bil ibad. Ada sebahagian pendapat mengatakan bahawa tutup yang ringan itu pun dia boleh diguna pakai. Dua-dua pendapat adalah sahih. Okey, yang kelima, qaiman bil qist. Tengok, qaiman bil qist. Tengok, tu iklab juga. Tanwin bertemu dengan ba.
Okey, annahu wajibul gunnah. Annahu, kita kena tekankan sikit. Anna, amma, jangan annahu, salah. Bukanlah nak kata salah pun tidak juga, tapi tidak tepat. Tidak tepat. Okey, baik. Jadi okey, selesai. Alhamdulillah untuk pelajaran pada hari ini. Jadi untuk kerja rumah kamu, kamu salin balik hukum tajwid. Salin, saya bagi tahu salin. Salin hukum tajwid supaya kamu tahu. Kamu hafal idgham ma'al gunnah, izhar halqi, semua istilah-istilah tu kena hafal tu. Idgham ma'al gunnah, izhar halqi, iqlab, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki. Semua tu istilah dalam tajwid. Jadi kena hafal. Untuk permulaan ni kamu salin dulu. Salin sampai ingat. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan kita dan Allah SWT rahmati kita. Allah SWT meredai kita atas asbab kita belajar Al-Quran. Kita belajar kalam Allah SWT dan mukjizat Nabi SAW yang kekal hingga ke syurga, insya-Allah. Akhir kata pada ustaz, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita jumpa lagi pada esok hari. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul Nas. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.